Assalamualaikum dan selamat pagi. Pada hari ini, Cikgu Mazatul akan ulang kaji tajuk tahun 5. Kita ada 3 unit topik kecil lagi untuk kita habiskan pada hari ini, iaitu Negaraku, Bahasa Melayu, Bahasa Kebangsaan dan juga Bunga Kebangsaan. Lagu kebangsaan Malaysia iaitu Negaraku dipilih daripada lagu rasmi negeri Perak yang bertajuk Terang Bulan. Sebelum itu, ianya berasal daripada Pulau Mahir di Kepulauan Seychelles yang telah dibawa pulang oleh Raja Abdullah. Okey, kita dengar lagu asal. Okey, jadi kalau kita dengar lagu dia, irama dia sama dengan lagu Negaraku kan? Okey, baik. Lagu Allah Lanjutkan Usia Sultan ini dijadikan lagu rasmi Perak. Walau bagaimanapun, kerajaan Malaysia telah mengambil lagu ini dan ditukar liriknya menjadi lagu Negaraku, yang mana liriknya diubah oleh Encik Saiful Bahari pada tahun 1957. Setiap negara mempunyai lagu kebangsaan. Jadi apa kepentingan lagu kebangsaan? Pertama, untuk lagu ini, dia menyatukan rakyat Malaysia. Yang kedua, ia menyerlahkan semangat patriotik. Contoh kalau kita lihat, kalau kita menang pertandingan sukan di peringkat Commonwealth, di peringkat sukan Asia, bila menang kan nyanyi lagu kebangsaan kan. Jadi kita rasa apa? Rasa macam bangga kan. Okay, itu untuk menyerlahkan semangat patriotik. Dan juga untuk meningkatkan ketaatan dan kesetiaan kepada raja. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai raja berperlembagaan. Sultan, Raja atau Yang di-Pertuan Agong kita adalah ketua negara kita. Seterusnya untuk memupuk perpaduan dan keharmonian. Tak kiralah kamu bangsa apa, kamu etnik apa, bila kamu jadi rakyat Malaysia, kamu mesti tahu menyanyikan lagu kebangsaan. Dan seterusnya untuk meningkatkan usaha untuk memajukan diri sendiri. Etika menyanyikan lagu Negaraku. Pertama, berdiri tegak. Kedua-dua belah tangan diletakkan di sisi dan diluruskan ke bawah. Kedua-dua belah kaki dirapatkan. Kita mesti nyanyi lagu Negaraku secara serentak, sama-sama. Kan? Kalau kita perhimpunan, kita nyanyi sama-sama kan? Kalau tak sama, cikgu suruh ulang balik. Okay. Kita kena sebut perkataan dengan jelas, kita tak boleh main-main dan kita kena nyanyikan dengan bersemangat. Kalau orang kurang upaya yang berkerusi roda, dia cuma perlu tegakkan kepala dia, mata dia memandang bendera, kedua-dua tangan diletakkan di atas peha dan kaki dirapatkan. Bagi yang datang lewat semasa perhimpunan, ataupun kalau kamu pergi mana-mana, kamu dengar lagu Negaraku ni dikumandangkan, apa yang kamu buat? Kamu kena berhenti seketika. Kalau kamu bawa beg, kamu letak di sisi kamu di sebelah kiri kamu, letak beg dan berdiri tegak. Bukan sahaja lagu negara kita, kalau kita pergi mana-mana, kita dengar lagu negara luar dikumandangkan, terutama kalau masa sukan, kita pun kena berdiri dan hormat. Kadang-kadang kalau lagu mereka kita hormat, mungkin tangan kita letak di dada. Okey. Topik seterusnya, bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan negara kita. Pada peringkat awal kedatangan British, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa perantaraan, pentadbiran, kesusasteraan dan ilmu. Pada masa tersebut, bahasa Melayu digunakan di jabatan-jabatan kerajaan. Pegawai-pegawai British yang bertugas di negeri-negeri Melayu dikehendaki mempelajari dan lulus dalam peperiksaan bahasa Melayu. Kita telah menaikkan bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan mengikut Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957, telah meletakkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi. Dasar ini diteruskan sehingga terbentuknya Persekutuan Malaysia pada tahun 1963.
Jadi apakah fungsi 6 peranan bahasa Melayu? Seperti yang cikgu sebutkan tadi, bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan. Maksudnya digunakan dalam sebarang kegiatan ekonomi. Seterusnya, bahasa perhubungan. Bahasa perhubungan ini untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat di negara kita. Jadi kalau kamu bangsa apa sekalipun, kamu mesti mempelajari bahasa Melayu dan tahu bahasa Melayu. Seterusnya sebagai bahasa pentadbiran. Bahasa Melayu digunakan dalam urusan rasmi seperti mesyuarat, taklimat, kursus dan segala urusan surat menyurat, terutama di bangunan-bangunan kerajaan ya. Okey, seterusnya sebagai bahasa perundangan. Digunakan dalam urusan mahkamah. Kalau kamu berpeluang pergi mahkamah, kamu akan dengar segala perbicaraan diadakan dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa ilmu. Apa maksud bahasa ilmu? Kalau kamu lihat dekat universiti-universiti, banyak pembelajaran menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pelajaran atau bahasa ilmu. Dan juga bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa persuratan. Kalau kerajaan hantar surat, selalunya mereka menggunakan tulisan bahasa Melayu. Peranan bahasa Melayu seperti tadi sebagai lambang jati diri, kita sebagai rakyat Malaysia, kita berbangga kita mempunyai bahasa sendiri. Dan bahasa Melayu ni sebenarnya telah digunakan pada zaman dahulu lagi. Bukan sahaja di Tanah Melayu, malah juga di Kepulauan Austronesia ya. Di Indonesia, di Thailand, di Hawaii pun ada, di Vietnam pun ada, banyak di Filipina pun ada. Okay, menggunakan bahasa Melayu. Cuma waktu sekarang ni kita boleh nampak makin kuranglah penggunaan bahasa Melayu. Seterusnya, bahasa sebagai ilmu pengetahuan. Okay, universiti yang menaikkan, memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu adalah Universiti Kebangsaan Malaysia. Kalau kamu pergi sana, boleh dikatakan banyak buku-buku rujukan dalam bahasa Melayu. Okay, menggambarkan bahasa yang berkuasa. Okay, bila kita sesebuah negara, kita ada bahasa dia sendiri, maksudnya kita menunjukkan bangsa kita berkuasa. Contohnya bangsa Melayu kan, bahasa Melayu, bangsa Melayu. Tapi walau bagaimanapun, ada juga bahasa Melayu ditukarkan nama kepada bahasa Malaysia. Bukan bermaksud bahasa Melayu untuk bangsa Melayu saja. Bahasa Melayu juga untuk bangsa-bangsa lain selagi mana mereka duduk di Malaysia. Apakah usaha-usaha untuk memartabatkan bahasa kebangsaan? Yang pertama sekali adalah peranan negara, iaitu Tun Abdul Razak pada Penyata Razak 1956 telah menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar di sekolah kebangsaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Penyata Rahman Talib 1960 telah menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar di universiti. Yang ketiga, Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Yang keempat, bahasa kebangsaan mula digunakan di mahkamah. Yang kelima, kerajaan memperkenalkan dasar memartabatkan bahasa dan memperkukuhkan bahasa Inggeris melalui program MBM, MBI. Yang ini sekolah guna ya. Dan juga yang penting sekali adalah peranan Dewan Bahasa dan Pustaka untuk memajukan bahasa kebangsaan dan mengembangkan bahasa dan sastra melalui penyebaran ilmu, sains dan teknologi. Baik, kadang-kadang kita tak tahu perkataan, kita akan rujuk Dewan Bahasa dan Pustaka. Mana-mana syarikat, kedai nak buat nama jalan, nak buat nama kedai, nama syarikat, mesti mendapat kelulusan Dewan Bahasa. Sebab Dewan Bahasa ni dia menjaga bahasa Melayu agar digunakan dengan betul. Dan Dewan Bahasa dan Pustaka juga telah mewujudkan bulan bahasa kebangsaan yang selalunya bulan 7 yang kita ada pertandingan macam-macam tu. Jadi semua sekolah, semua negara akan meraihkan bulan bahasa pada bulan 7. Selalunya tema kita apa? Bahasa Jiwa Bangsa. Topik seterusnya ialah bunga raya sebagai bunga kebangsaan. Pada tahun 1958, Kementerian Pertanian telah mengemukakan 7 jenis bunga untuk dipilih seperti bunga raya, bunga kenanga, bunga melur, cempaka, teratai, mawar dan tanjung. Baik, pada tahun 28 Julai 1960,
Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman pada ketika itu telah mengisytiharkan bunga raya sebagai bunga kebangsaan. Kenapa kita pilih bunga raya sebagai bunga kebangsaan? Kenapa tak orkid? Kenapa tak anggrek? Okey, nanti kamu akan dapat jawapannya. Baik, yang pertama, bentuk dan warnanya yang menarik. Belum menjadi bunga kebangsaan mana-mana negara lain lagi di dunia pada ketika itu. Dan yang pastinya 5 kelopak bunga raya ini melambangkan prinsip rukun negara. Kenapa bunga raya ya? Pertama, bunga raya mudah ditanam. Yang kedua, berbunga sepanjang tahun. Ketiga, ditanam sebagai pokok hiasan. Cantik kan kalau kita tengok tempat-tempat yang ada bunga raya yang warna merah ni. Okey, yang keempat, boleh didapati di merata tempat di negara ini. Dan yang kelima, dikenali dengan satu nama sahaja di seluruh negara. Okey, nama dia tu sendiri pun dah menggambarkan macam nama Melayu kan. Jadi, sebab kita pilih bunga raya. Yang seterusnya, bunga raya ni banyak warna. Tapi kenapa kita pilih bunga raya merah sebagai bunga kebangsaan? Sebab merah itu sendiri bermaksud berani menempuh cabaran. Berani menghadapi apa segala rintangan. Dan juga bermaksud untuk keharmonian, keteguhan pentadbiran dan keteguhan ekonomi. Baik, kalau kita lihat bunga raya, kita boleh jumpa dekat mana? Pertama kita jumpa dekat jata negara. Ada bunga raya kat situ. Kita boleh jumpa dekat duit. Sama ada duit shilling atau duit kertas. Juga kita boleh jumpa dekat muskat yang di Pertuan Agong. Muskat ni adalah pakaian yang di Pertuan Agong. Ada logo ataupun simbol bunga raya. Baik, selain pada itu, kita juga kena ketahui apakah bunga kebangsaan bagi negara-negara di Asia Tenggara. Okey, seperti yang kamu lihat. Okey. Yang paling cantik bagi cikgu lah, bunga lotus di Vietnam. Kan biasa kita tengok. Kalau dekat Brunei, nama dia bunga simpur. Kalau dekat Thailand, bunga dia Ratcha Prachur. Macam mana sebut ni? Ratcha Prek. Minta maaf lah kalau salah. Yang ketiga, Dok Champa di Laos. Ni bunga dia. Seterusnya, kita tengok bunga Rumdul dekat negara Kemboja ataupun Cambodia. Seterusnya, bunga Padua di Myanmar. Bunga Sampaguita di Filipina dan bunga anggrek bulan di Indonesia. Jadi kita lihat setiap negara ada bunga dan setiap bunga tu adalah ciri-ciri dia sendiri. Baik, jadi di Malaysia bunga raya warna merah.